Korang dah tengok belum WWDC semalam? Untuk korang nak tengok, mesti korang dah tahu semua upgrade terbaru untuk software Apple lepas ni. Jadi manusia bertanggungjawab terhadap iOS dan juga macOS adalah Craig Federighi. So segala jenis masalah dan design yang orang tak suka kat luar sana, semua tu akan dipertanggungjawabkan kepada Craig Federighi. So untuk video hari ni, aku nak share dengan korang beberapa upgrade ataupun features terbaru untuk iOS 16. Alright, features yang pertama sekali adalah lock screen. Untuk iOS 16 lepas ni, lock screen tak sama macam sekarang, which is kita boleh custom color background dekat lock screen kita. Sebagai contoh, kalau korang jadikan gambar korang sebagai wallpaper, gambar korang berdiri tegak, korang boleh custom color background korang dengan cara korang swipe up dan ada beberapa jenis color yang ditawarkan lah. Tapi walaupun korang tukar color background gambar korang, iPhone still akan detect subject, which is gambar badan kita lah. So daripada situ korang boleh tukar color background korang tanpa bagi efek apa-apa dekat subject. Dan apa yang lagi best adalah lepas ni korang boleh tukar font korang punya jam tu. Macam sekarang kan font jam kan macam tak boleh tukar kan. So lepas ni korang boleh tukar, and dia ada bagi beberapa font lah. So personally bagi aku happy lah dengan upgrade ni, sebab aku sebenarnya bosan dengan font yang dia bagi ni. Dah lah tak boleh tukar, lepas tu tak boleh tukar color background. So dengan features terbaru dekat iOS 16 ni, aku dapat rasa yang lepas ni untuk iPhone 14 dia akan bagi always on display. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab sekarang ni kita nampak yang lock screen untuk iPhone dah makin cantik. Kalau macam dulu diorang nak bagi always on display, memang tak cantik lah. Dah lah tak boleh tukar font. Stock image dekat dalam iPhone tu pun tak cantik pun. So nak bagi always on display macam tak nice lah. So sebab tu lah aku rasa dia akan bagi always on display dekat iPhone 14. Tapi aku rasa dia akan bagi AOD ni dekat iPhone 14 Pro dan dekat atas saja. Satu lagi benda yang aku nak highlight kat sini untuk iOS 16 ni adalah dia punya notification. Macam kita tahu sekarang ni notification kalau keluar dekat iPhone, dia akan keluar memanjang ke bawah kan. And benda tu macam menutup korang punya wallpaper. So update terbaru untuk iOS 16 ni adalah dia akan letak notification dekat bahagian bawah, and dia tak akan keluar secara memanjang ke atas. Dia tak akan tutup wallpaper korang. Apa yang dia buat adalah dia jadikan notification tu secara roll. Maksud dia kalau notification tu banyak, dia tak akan keluar memanjang ke atas, tapi korang kena swipe dia. Dia macam akan berpusing lah. So dengan cara ni wallpaper korang takkan tertutup lah, dan dia nampak lagi kemas lah sebenarnya. Selain daripada tu, korang boleh juga tambah widget dekat korang punya lock screen. And lagi satu, dia memudahkan kerja kita lah. Sebagai contoh macam aku cakap tadi, dia bagi kita letak widget dekat lock screen. So lepas ni tak payahlah aku kalau nak tengok bateri nak kena swipe up lah, ataupun nak tengok widget macam kalender ke apa ke kan, aku punya notes ke, nak kena unlock phone, nak kena tengok kat dalam kan. So lepas ni aku boleh tarik widget tu dekat lock screen, dan aku boleh tengok daripada aku punya lock screen saja. Alright, features yang seterusnya adalah focus. Untuk iOS 16 ni, focus lepas ni dah boleh personalize lah. Maksudnya user dah boleh custom lah. Bila kita turn on focus, kita boleh allow beberapa apps untuk keluar notification. Yelah, sometimes bila kita turn on focus tu sebab kita tak nak diganggu, kita tengah kerja ke, ada benda nak kena buat kan. Tapi kita still nak receive notification untuk benda-benda yang penting, macam email ke, notes ke, alarm ke kan. So lepas ni focus tu korang dah boleh personalize. Korang boleh turn on focus, maksudnya korang tak nak diganggu, tapi korang boleh allow beberapa apps untuk keluar notification, sebagai contoh email, kalender, notes dan macam-macam lagi. Dan kalau kita buka Safari waktu kita turn on focus tu, Safari punya suggestion tu dia akan related dengan user punya focus lah. Macam contohnya Safari akan suggest konten-konten yang related dengan kita punya email ke, benda-benda yang berkaitan dengan kita punya kerja lah. So dengan cara ni dia boleh membantu user untuk lebih fokus dengan apa yang dia buat, and dia tak mengganggu user lah. Sometimes bila kita turn on focus, lepas tu tiba-tiba buka Safari, dia suggest benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan kerja kita pula, tak ke benda tu macam mengganggu. So bagus lah apa yang Apple buat ni. Good job. Okay, tadi tu features yang kedua. Features yang ketiga pula adalah dekat dia punya iMessage. Dekat sini aku nampak yang Apple betul-betul dengar dia punya permintaan dan keluhan pengguna. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab lepas ni iMessage, kalau korang tersalah hantar message ataupun bila korang send tu korang salah type, korang boleh re-edit apa yang korang type tu and tukar perkataan tu. Yelah, sometimes bila kita send message tu kita typo, and kadang-kadang benda yang typo tu pula benda-benda yang tak ada kena-mengena, and macam benda tu offensive ke apa kan. So lepas ni kalau korang salah type, korang boleh re-edit apa yang korang send tu, and dia akan tukar message tu. So lepas ni dah tak ada masalah typo ke, salah send ke apa kan. Seterusnya adalah send message. Lepas ni IM dah sama macam WhatsApp, which is kita boleh delete apa yang kita send. So lepas ni kalau korang salah send dekat salah orang ke, salah send gambar ke, korang boleh delete balik korang punya message tu. Okay, features yang keempat pula adalah live text dan visual lookup enhancement. Macam kita tahu, recently iOS 15 kita boleh track text ada dekat gambar kita, dan kita boleh translate. Bukan setakat track teks tu, tapi kita boleh search juga teks tu dekat Safari. Tapi untuk iOS 16 ni, kita boleh juga track teks dekat video. Apa yang kita perlu buat adalah bila kita nak track teks dekat video, kita perlu pause dulu video tu, baru kita boleh
track teks dekat video tu, and daripada situ kita boleh translate dan juga search teks tu dekat Safari. So lepas ni kalau korang record video ada orang accident ke kan, macam sekarang kan ramai orang langgar orang lah, macam baru-baru ni Myvi tu langgar kereta kan, kalau korang ada video tu korang boleh track dia punya nombor plate menggunakan iPhone. So lepas ni orang memang dah tak boleh langgar lari lah, sebab kita boleh track dia punya nombor plate menggunakan iPhone. Okay guys, features yang terakhir sekali untuk iOS 16 ni adalah kita boleh separatekan subjek daripada gambar. Features ni aku rasa features yang paling power lah, sebab benda ni aku buat dekat Photoshop kot, tapi yang lepas ni aku boleh buat hanya guna iPhone je. So sebagai contoh, korang ada gambar anjing yang korang tangkap pakai phone korang boleh separatekan subjek anjing tu, which is anjing tu, keluar daripada gambar, and korang boleh hantar dia kepada iMessage ataupun send dekat mana-mana orang. Jadi benda ni memang power lah, bagi aku power lah, sebab biasanya select subjek and separate subjek ni aku buat dekat Photoshop ke, tapi sekarang ni dah boleh buat dekat iPhone. So lepas ni aku rasa aku dah boleh uninstall Photoshop kot, aku just separate subjek dengan gunakan iPhone sahaja. Alright guys, so itulah dia beberapa features terbaru daripada iOS 16. So aku tak boleh nak explain detail sangat sebab benda ni masih lagi baru and belum release. So kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, korang kena tunggulah bulan September nanti waktu iPhone 14 keluar. Jadi itu saja untuk video kali ni. So kalau korang suka dengan video ni, pastikan korang like, share dan subscribe. Dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye bye.